Assalamualaikum. Bersama saya lagi Abang Beruang dalam ulasan filem Abang Beruang. Okey, jadi sebabkan kita sekarang telah berada di kancah-kancah filem-filem politik. Tak adalah kancah filem politik pun. Okey, Abang Beruang baru saja baru saja orang kata up semalam ulasan filem Daulat, filem politik yang kata menjadi hype sebabkan tak banyak filem-filem yang berani untuk menyentuh politik macam tu. Okey, jadi Abang Beruang nak suggest adalah filem-filem politik lain juga. Sebab mungkin tak ramai yang tengok kan. Mungkin ada yang belum tengok lagi. Mungkin boleh membantu untuk suggestion. Jadi kalau kita cakap tentang catur politik, ini baru betul catur politik. Tak adalah baru betul. Maksudnya ini pun salah satu cerita yang menggunakan konsep caturan politik macam itulah, kerajaan. Okey. Jadi filem yang Abang Beruang nak ulas ini adalah diarahkan oleh Zhang Yimou, pengarah yang sebelum ni Abang Beruang ada ulas. Dia merupakan pengarah Hero dan juga House of Flying Daggers, dan Abang Beruang baru ni ada ulas filem lama dia Red Sorghum yang Abang Beruang cakap banyak warna-warna merah dipergunakan dalam cerita ni. Banyak simbolik-simbolik merah boleh tengok dalam ulasan Red Sorghum. Okey, jadi hari ni kita nak ulas filem Shadow. Kali ni dia berkenaan, dia menggunakan, pengarah menggunakan warna hitam dan putih pula. Okey, apa ceritanya sebenarnya? Okey, cerita ni berkenaan tentang dua kerajaan, Ada dua kerajaan, ada dua raja, iaitu Ying dan Yang. Kerajaan Ying dan Yang. Ying dan Yang ni, Ying Yang ni macam putih hitam kan. Jadi dua kerajaan ni, kita fokus pada satu kerajaan je. Raja, Ying ke Yang, lupa. Tapi raja yang ni merupakan, cerita dia bermula apabila raja mendapat perkhabaran yang general dia, dia macam ketua yang bahagian perang tu kan, ketua general dia tu ada pergi ke negara satu lagi ni, katakanlah negara Yang macam tu kan, negara Yang, negara Ying, pergi ke sana untuk menuntut satu bandar ataupun pekan yang bernama Ping. Kerajaan Ping, tak silap lah. Jadi dia nak menuntut pekan tu sebab jadi dia orang kata ini adalah kebudakan negara kita. Kita patut tuntut balik. Macam itulah something ada. Tapi raja dia pula tak suka sebab raja dia ni baru waris tahta, muda lagi. Dia tak nak ada perbalahan dengan negara satu lagi ni hanya kerana nak tuntut satu daerah yang sepatutnya milik negara dia macam tu. Jadi dia tak nak. Dia kata, "Kenapa kau pergi buat ikut suka hati kau?" Jadi macam general ni memang sangat-sangat terkenal lah kat situ lah, memang sangat-sangat orang kata dihormati. Jadi dia pergi buat ikut keputusan dia, something yang macam ni macam tu apa semua. Memang generally dihormati, tapi dia pandai jawab lah. Dia jawab lah sebab raja dia pun macam muda lagi kan, dan dia lebih tua daripada raja tu. Dia jawab macam ni, something yang macam tu lah. Dia kata kita perlu tuntut sebab kita, kalau kita tak tuntut, kita macam maruah lah, something like that. Okay, jadi apa yang raja dia tak tahu pula, sebenarnya general tu bukanlah general tu yang sebenar. Jadi cerita ni memang tajuk je Shadow, dan dia berkenaan tentang seorang Shadow. Pada zaman kerajaan dulu, memang opening dia ada cerita lah. Kerajaan dulu, Shadow ni digunakan untuk menjadi pendua. Untuk menjaga keselamatan raja ke. Macam general ni dia buat pendua ni untuk menyuruh yang dia sebenarnya dalam keadaan sakit teruk lah. Dah tak berdaya dah. Jadi dia nak terus nampak macam ni, dan kebetulan pula seorang budak ni dia jumpai memang serupa sama macam dia, tapi tak tunjuk lah macam mana budak ni dia besarkan, dia latih untuk gantikan dia satu hari nanti. Jadi punya dalam diam-diam general ni ada plan tersendiri untuk orang kata untuk buat sesuatu lah tentang menakluki kerajaan yang bandar tadi tu. Jadi ada plan belakang raja. Jadi kononnya macam dia ni lah orang kata pemain catur dia tadi, dan orang lain-lain ni adalah dia punya pawn je. Tapi adakah itu yang terjadi? Adakah itu yang berlaku? Something like that lah. Jadi kiranya dia pergi mencabar kerajaan satu lagi tu, macam general yang pengganti di Shadow dia tadi pergi mencabar kerajaan satu lagi tu, ada sesuatu orang kata dia punya plan dia lah untuk menakluki bandar tu tadi. Itu macam spoiler sikit lah kot, tapi tak adalah spoiler sangat, memang itulah dia yang berlaku. Dan adakah dia berjaya? Itu sedikit sinopsis, walaupun sedikit tapi panjang juga lah. Jadi apa yang saya nak cakap, saya suka tentang cerita ni kerana pertama visual tadi lah. Macam cerita Red Sorghum yang ni, visual dia lebih dahsyat. Bayangkan filem yang anda tonton, sepanjang anda tonton tu kebanyakan macam susah gila nak cari warna lain. Yang ada memang hitam, putih dan juga grey lah. Ada hitam, putih, grey macam tu kan.
Yang saya paling ingat pun satu warna yang paling banyak ada, yang ada banyak lah dalam satu babak tu, dalam dekat hutan buluh tu, hijau macam tu. Tapi walaupun dia ada dua warna je, kita tak rasa macam tonton filem hitam putih lah. Dia memang cantik sangat. Dan saya membayangkan betapa mahal ni filem ni untuk dibuat set yang macam tu kan. Dengan kostum dia memang power lah. Di set up dengan sangat-sangat baik untuk tatapan mata. Jadi itu satu poin dia. Maksudnya satu benda yang memang saya hargai lah. Sebabkan lepas tengok Nyok Sorghum, ada orang cadang, tengok yang ni pula hitam putih. Kemudian dalam tu pula, jalan plot cerita dia memang orang kata ada macam-macam konflik dah juga. Orang kata cerita ni walaupun dia menggunakan hitam putih, saya pun dapat dia tonjolkan betapa walaupun dia tayangkan hitam putih, tapi dia nak tunjuk kat kita hidup ni bukan macam tu. Bukan, kalau tak hitam putih, dia grey. Sebab walaupun orang ni appear to be macam jahat, ada agenda jahat, tapi sebenarnya dia ada motivasi dan niat dia sendiri. Yang orang ni pula mungkin musuh kita, kita mungkin tak suka dia, kita nampak dia macam musuh, tapi sebenarnya hakikatnya dia hanyalah seorang bapa yang nak menjaga anak dia. Macam tu. Yang ni pula dia ada, okey, yang ni pula buat sesuatu tu, walaupun nampak buruk, mungkin dia ada dia punya ni. Yang ni pula walaupun nampak taat, baik, tapi sebenarnya dalam hati dia, cukup, aku tak akan terus jadi macam ni, aku takkan terus jadi putih, takkan terus jadi hitam. Jadi semuanya bergantung pada perspektif kita. Dan motivasi watak yang ada dalam ni pun semuanya back and forth macam tu. Ada watak nampak, wah, dia ni memang teruk lah, kita akan sokong orang ni, dia ni tak sesuai lah, dia raja lah, something macam tu kan. Tapi sebenarnya dia tidaklah begitu. Tidak semua kita boleh nilai hitam dan putih, kita kena nilai grey lah kot. Jadi cerita ni paparkan macam tu. Dan kebanyakan orang pun dalam perspektif dia adalah putih. Dia buat benda tu, dia pandang benda tu baik, biarpun dia menggunakan cara yang jahat. Jadi banyak benda yang anda boleh tonton yang menarik tentang karakter-karakter yang ada, dengan plot-plot dan konflik yang ada dalam filem ni. Tapi ni memang cerita pasal kerajaan lama. Kalau anda suka macam kerajaan dinasti-dinasti, kemudian ada aksi-aksi babak pertarungan, senjata yang digunakan dalam ni pun menarik, strategi perang tu pun menarik untuk kita tonton. Dan ada banyak lagi benda yang seronok lah. Jadi saya syorkan sangat kalau anda suka cerita, orang kata kalau nak tengok sangat cerita hitam putih, hitam putih tu pun adalah simbolik kepada catur kan. Ada hitam, ada putih. Jadi kalau nak suka sangat tengok cerita catur politik ni, okey, ini cerita ni sesuai juga untuk anda. Filem Shadow daripada pengarah Zhang Yimou. Itu saja untuk ulasan Abang Beruang kali ni. Stay safe and stay home. Assalamualaikum.